Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga berbahagia selalu di samping keluarga, sempena cuti persekolahan, dan antara destinasi yang cukup terkenal ialah negeri Sarawak, tuan-tuan dan puan, dengan mi kolhoknya, dengan laksa Sarawaknya, dengan kek lapisnya. Dan hari ini kami Al-Kuliah bersiaran secara langsung dari perkarangan Stadium Petrajaya Sarawak, bersama dengan semua orang Sarawak pada hari ini sempena jom heboh yang akan berlangsung esok dan juga lusa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersama saya dalam dalam booth Kota Ilmu pada petang ini ialah Persatuan Kebajikan Isteri-Isteri Polis ataupun Isteri-Isteri Polis. Orang Sarawak sebut rain tu makhrajnya lain sikit, tuan-tuan, ra-nya itu Perkap Cawangan Sarawak. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Ini abang-abang dayang-dayang kita ni pada petang ini. Okey, tuan-tuan puan-puan, pada petang ini kita akan cerita tentang satu jenis makanan yang ada di Sarawak. Namanya, kalau nama asalnya lemantok namanya. Kalau nama bahasa suratnya saguk. Saguk gitu saja, saguk. Kita sagu tuan-tuan dan puan-puan. Yang terbaik asalnya Sarawak, tuan-tuan, dia dari Mukah. Bukan Mekah, Mukah. Itu saguk yang paling baik. Dan hari ini kita cerita Pak saguk, tapi tajuk kita ialah pecahkan ruyung. Kan bahasanya kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat saguknya. Pecahkan ruyung dulu. Hari ini akan menceritakan dan menjelaskan tentang pecahkan ruyung ini, apa sebenarnya tersirat dan tersurat di sebalik pecahkan ruyung ini. Kita telah menjemput seorang ahli panel, juga orang tempatan Sarawak, tuan-tuan, yang cukup terkenal, iaitu yang bagi Ustaz Mu'al Su'ud, iaitu Ketua Penolong Mufti Negeri Sarawak. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar kita? Bagus, sehat. Kami sihat juga. Makan okay, sagut banyak. Jadi tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah, saya tanpa buang masalah, kita akan bercerita tentang pepatah Melayu ada menyatakan bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagutnya. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan apa sebenarnya tersirat dan tersurat di sebalik peribahasa ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saudara pengurusi majlis, para penonton baik di studio ini dan juga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam cuaca yang begitu elok pada petang ini untuk kita sama-sama membicarakan tajuk sebagaimana yang disebut oleh pengerusi tadi. Biasanya kalau tajuk ini selalu kita kaitkan dengan perubahan dari segi ekonomi. Walau bagaimanapun pada petang ini saya buat dalam satu konteks yang lain, insya-Allah. Sebelum itu, alhamdulillah kita sepatutnya berterima kasih kepada orang tua-tua kita dulu, sebab mereka mengajar kita dengan cara yang begitu lembut tetapi mempunyai makna yang dalam, yang dibukukan sebagai simpulan bahasa, perumpamaan dan sebagainya. Ini yang dinamakan kita pengajaran daripada orang tua kita dulu dan lekat sehingga sampai sekarang. Kalau kita lihat simpulan bahasa, peribahasa, perumpamaan dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat tajuk ini ialah kalau tidak dipecahkan ruyung, itu asal dia lah. Mana akan dapat sagunya. Kalau kita orang Sarawak tu mada, munsik dipecah batang mulung ya, kita si akan dapat saguknya. Itu dalam bahasa kita di Sarawak tu lah. Tapi kalau dalam bahasa Melano, saya faham sikit-sikit, munda dibibah balau, mana akan dapat sagunya. Itu lebih kurang macam itulah. Itu bahasa orang muka. Bahasa orang muka. Tapi maksudnya lebih kurang sama. Kalau kita lihat pepatah ini, kalau untuk kita nak mendapatkan sesuatu perlu ada langkah. Langkah yang pertama, ada langkah. Ini yang dinamakan langkah pertama. Sebelum kita mencapai sesuatu objek yang kita inginkan, maka kita terlebih dahulu hendaklah membuat langkah-langkah tertentu.
Dan kalau contoh dalam ini tadi kita kena ambil dulu belah dulu dia punya batang itu, baru kita dapat dia punya sagu dia. Dan lepas itu barulah kita tahu apa sebenarnya punca masalah. Sebab kalau kita nak menyelesaikan sesuatu perkara, maka kita tahu apa puncanya. Kadang-kadang kita sakit, contohlah dalam bidang perubatan pengusi ya. Kadang-kadang bila kita obat dia salah, nanti datang penyakit lain pula. Ini yang penting. Jadi dalam konteks petang ini tuan-tuan, dan untuk kita melakukan itu kena, kalau contoh batang sagu itu kita kena pecahkan. Pecah ni artinya satu tindakan yang sungguh-sungguh. Dia tak boleh kita pakai air tangan macam tu buka, tak boleh. Dia kena menggunakan sesuatu yang bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh. Jadi artinya tadi tindakan ini adalah satu tindakan yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu man amala amilin an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang melakukan sesuatu pekerjaan dia laku dengan sungguh-sungguh. Jadi ini kita melakukan satu sungguh-sungguh. Jadi dalam konteks petang ini tuan-tuan puan sekalian, saya ingin bawa dalam konteks yang amat penting bagi kita, iaitu dalam pembentukan rumah tangga. Sebab apa? Kita hari-hari kita dengar orang kahwin. Tapi hari-hari juga kita dengar ada orang bermasalah. Dan hari-hari juga kita lihat orang bercerai. Kalau kita di Malaysia ini. Jadi apa sebenarnya punca di sebalik berlakunya sedemikian? Sebab kalau kita ikut, tujuan berkahwin ini adalah untuk membentuk keluarga. Dan keluarga ini membentuk masyarakat. Dan masyarakat pula akan membentuk negara. Dan sudah tentu kita mahu supaya kepimpinan dalam negara kita adalah hasil daripada yang baik, daripada hasil daripada perkahwinan itu. Tapi kalau kita lihat yang berlaku yang sebaliknya. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Inilah yang akan cuba kita kupaskan pada petang ini, insya-Allah. Saya rasa cukup untuk itu fungsi untuk permulaan kita pada petang ini. Sekian. Terima kasih bagi Ustaz Mual. Itulah tuan-tuan puan, mukadimahnya dikaitkan dengan saguknya, pecahkan batangnya. Ustaz, memang kita kaya dengan peribahasa sekarang kan. Orang kata apa? Jangan ikut resmi ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Itulah orang tua-tua dia perhati betul-betul alam ini. Cuma Ustaz, kita kait dengan alam ini sebenarnya Tuhan jadikan alam ini Ustaz untuk kita imarahkan. Sebagai manusia, sebagai khalifah, tujuan kita lah memakmurkan bumi. Diceritakan kita berpasangan, ada suami, ada isteri, ada dosa, ada pahala, ada hidup, ada mati. Apakah ini Ustaz sebagai ujian daripadanya ataupun apa Ustaz? Silakan. Yang bahagia pengusi, saudara-saudari sekalian, kalau kita memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ini bukanlah untuk kita bermain-main. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mencipta kita ada tujuan-tujuan yang tertentu. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Sebab inilah punca kepada perkara yang berlaku. Sebab kalau kita faham apa yang berlaku kepada kita di alam ini, mengapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tu dijadikan hanya untuk makan, minum, atau untuk kita kahwin, lepas itu mati macam itu saja. Tentulah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha berkuasa. Takkan yang berkuasa mencipta kita hanya untuk tujuan-tujuan yang remeh-temeh. Sudah tentulah ada perkara di sebalik kejadian kita manusia ini. Salah satu daripadanya kalau kita lihat, Tuhan menjadikan kita khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan kalau kita nak menginterpretasikan khalifah itu ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan tanggungjawab dia sebagai manusia. Itu baru jadi khalifah. Kalau kita tak mampu menjalankan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak lebih kuranglah dengan makhluk-makhluk yang lain macam pokok, macam binatang dan sebagainya. Sebab kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat rahsia di sebalik kejadian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berpasang-pasangan. Disebut di dalam surah Yasin ayat 36.
Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang bermaksud Maha suci Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala benda di dunia ini dengan cara berpasang-pasangan. Daripada makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan contohnya, dan tumbuh di muka bumi, daripada diri kita sendiri dan daripada benda-benda yang tidak kita ketahui. Kita contoh kalau makhluk dia ada jantan, ada betina, ada malam, ada siang, ada panas, ada sejuk, ada lembah, ada bukit bukau, ada lautan, ada daratan. Dan kalau kita manusia pula dijadi lelaki dengan perempuan. Dan makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Contohnya ialah kalau orang Sarawak Tok Madah besi berani, magnet. Dia ada cas positif dan cas negatif. Kalau positif dengan positif dia tak bertemu. Tapi kalau negatif dengan positif baru dia bertemu. Jadi ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sedemikian. Dan kalau kita faham hal itu, barulah kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki dengan perempuan untuk berpasang dan hidup bersama. Dia tak suruh kita lelaki dengan lelaki hidup bersama. Dia tak suruh kita perempuan dengan perempuan hidup bersama. Kalau besi berani ataupun magnet yang tak ada akal fikiran, faham tentang perkara ini, mengapa pula kita manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, kita tak faham. Akhirnya kita laki dengan laki pun ada perasaan juga. Perempuan dengan perempuan pun ada perasaan juga. Sebab baru-baru ni banyak kes-kes dilaporkan di dalam surat khabar, sehingga ada yang menukar jantina sebab kecelaruan kejantinaan dalam diri dia. Dia tak tahu siapa dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dah cipta. Kalau dia ada alat itu, ada ini lelaki lah. Tapi dia tak perasan. Inilah kesilapan kita manusia. Ini yang perlu kita fahami yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat, Tuhan jadikan kita hidup dan mati. Dijelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya tadi Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita tu yang paling baik amalannya? Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Jadi kena berlumba-lumba untuk menjadikan kita yang terbaik. Sebab itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Ustaz, sebenarnya nak jadi yang terbaik ni bukan benda senang, Ustaz, kan? Ya, memang. Kena ada usaha. Macam tadilah ruyung. Kalau tak pecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Yang terbaik itu sagunya, Ustaz, kan? Sagu, ya. Jadi dalam perempuan, apa kata kalau sementara kita cari ruyung nak pecahkan sagu, nak dapatkan sagunya, kita berhak seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua, seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Singapura yang mengikuti Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Pecahkan Ruyung untuk dapatkan yang terbaik yang bernama sagu yang boleh kita makan buat macam-macam perempuan. Dan hari ini kita bincang soal ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat terutamanya dalam persoalan kekeluargaan, perkahwinan dan sebagainya. Dan bersama saya Ustaz Mu'al Su'ud, Ketua Penolong Mufti Negeri Sarawak, dan juga bersama saya penonton-penonton Persatuan Kebajikan Isteri-Isteri Polis ataupun Perkap Cawangan Sarawak. Jadi tuan-tuan di rumah, apa kata kalau kita bagi peluang kepada Perkap Cawangan Sarawak untuk tanyakan soalan terus-menerus kepada Ustaz pada petang ini, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada Pasukan Gerakan Merin Wilayah 5 Sarawak. Soalan saya, individu merupakan pemain peranan penting dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana untuk membentuk mereka? Sekian, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya Ustaz. Ini soalan yang sangat penting Ustaz. Macam Ustaz sebut tadi kan, individu jadi keluarga, keluarga bentuk masyarakat, masyarakat bentuk negara. Sebab ada di luar sana dia rasa dia ni tak ada apa-apa. Aku tak ada sumbangan apa-apa kat negara, kat masyarakat. Dia kata apa Ustaz ni? Aku ni ibarat orang kata apa? Ni yang berah tu, apa yang tak guna tu.
melukut di tepi Melukut gantang di- tu. melukut. Melukut di tepi gantang. Ada tak mendatangkan apa faedah, tak ada pun tak apa. Jadi apa Ustaz? Komen Ustaz, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pengusi, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kalau kita lihat, memang tidak dinafikan lah. Sebab apa? Segala apa sahaja di dunia ini bermula dengan satu. Ya. Itu tak dapat kita nafikan. Kalau contohnya kalau kita manusia ini, memang individu lah yang penting. Sebab tanpa ada individu, takkan mungkin adanya keluarga, tak mungkin akan adanya masyarakat, dan tak mungkin akan adanya negara. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang menyuruh kita berkembang biak. Bermula daripada nafsu diri yang satu itu tadi. Dan kalau kita lihat bagaimana individu ini boleh memainkan peranan dia dalam masyarakat, maka kita harus kembali kepada Islam. Di mana Islam mengajar supaya ibu bapa yang mesti memainkan peranan mereka terlebih dahulu. Walaupun dalam sistem sekarang ini kita mengantar anak kita belajar ke sekolah-sekolah, tetapi peranan ibu bapa tidak boleh dinafikan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, dalam sabdanya bahawa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang akan membentuk kepribadian anak yang mereka lahirkan tersebut. Sebab itu merupakan tanggungjawab mereka kepada anak-anak. Bukan kata kalau orang Sarawak Tok Madah, bukan pandai bola hajak bah. Kena pandai jaga. Kita mesti tahu bagaimana menjaga anak yang kita lahirkan tersebut. Sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditekankan pendidikan ini bermula umur kita 7 tahun. 7 tahun disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh hajar sembahyang pertama. Mengapa suruh hajar sembahyang? Ini yang perlu ditekankan. Kita kalau anak tak belajar, anak malas, kita selalu marah. Tapi kalau anak tak sembahyang, anak tak puasa, kita anggap perkara itu urusan individu. Kita tak marah kepada anak-anak kita. Dan kalau berumur 10 tahun, tak sembahyang kena pukul. Ini didikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya, mengapa 10 tahun? Mengapa tak 20 tahun? Mengapa tak 30 tahun? Kalau kita lihat logiknya, kalau yang berumur 20 tahun, kalau kita ajar dia, sedangkan kita waktu itu dah tua, kudrat kita dah kurang. Kalau kita beritahu anak, jom sembahyang, anak kata, "Pak, tengok ni." Kita dah takut. Tapi kalau anak kita yang berumur 10 tahun, kalau kita jeling sedikit pun dia dah takut. Sebab itulah barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kita ajar anak kita itu daripada 7 tahun, 10 tahun. Lepas itu kalau kita lihat pengajaran ini hendaklah sentiasa, hendaklah berulang-ulang. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau kita dengar orang berceramah, orang akan sentiasa suruh, jom semayang, mari semayang. Kadang-kadang kita pun kata, saya dah semayang lah ni, mengapa perlu lagi suruh saya semayang? Tapi oleh kerana sifat kita manusia ini, kita perlu sentiasa dibelai, perlu sentiasa diajar, perlu sentiasa diberitahu. Sentiasa. Sebab perkara ini disebut sebagai long learning, long life learning, pengajaran seumur hidup. Sebab oleh kerana kita dah terbiasa dengan pengajaran secara formal, maka pelajaran informal di rumah kita anggap dia bukan satu pendidikan. Inilah yang menyebabkan apa yang diajar oleh orang tua kita kadang-kadang kita tak terima. Berbanding dengan zaman dulu tadi, dia guna persimbolan bahasa dan sebagainya. Contoh, jangan panjat pokok pisang, Ustaz. Sampai sekarang kita tak berani panjat pokok pisang. Mengapa kita tak berani panjat? Bukan kerana boleh menyebabkan kita sakit dan sebagainya, tapi oleh kerana batang pisang itu lembut. Kalau kita panjat nanti jatuh, kita pula juga yang teruk. Itu. Jadi artinya tadi peranan kita bagaimana nak membentuk individu, bagi saya dia mesti bermula waktu dia kecil oleh kedua ibu bapa dia. Itu Ustaz. Okey Ustaz, biarlah kita sebagai ibu dan ayah menangis
melihat anak kita menangis sekarang sebab kita mengajar dia, daripada kita menangis kemudian sebabkan anak-anak kita kurang ajar dengan kita. Jadi kita ambil lagi soalan kedua daripada penonton. Silakan, Perkap, Cawangan Sarawak. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Ain dari Ibu Pejabat Brigade Sarawak PGA. Satu soalan daripada saya. Apakah ciri-ciri keluarga yang unggul? Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, apakah ciri-ciri keluarga yang unggul? Kita tak mahu keluarga yang tunggul. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim, dan terima kasih juga kepada saudari yang bertanya. Jadi kalau kita selalu, sebab apa? Bila kita cerita tentang keunggulan ini, selalu kita bayangkan dari segi kehidupan kita yang mewah. Kalau hidup kita mewah, kalau kita kaya, hidup senang, kita kata, oh kita ni unggul. Walaupun pengisian daripada rohani itu tidak ditekankan. Sebab kalau kita lihat, kita manusia ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua benda yang paling penting dalam diri kita. Satu akal, satu jasad, dan satu pula ialah roh kita. Kalau jasad kita bagi makan, roh pun kena bagi makan. Kadang-kadang kita tak adil. Sebab kita hanya bagi makan kepada jasad kita, suruh body kita cantik-cantik. Kalau boleh kita tak mau body kita itu tak elok. Nak jaga body, ini banyak sekarang orang jaga body. Tapi dia tak jaga roh dia. Ini yang jadi masalah. Jadi dalam Islam, ciri-ciri keluarga yang unggul ini, dia hendaklah mengandungi semua perkara. Maksudnya tadi dari segi fizikal dan juga dari segi kerohanian. Maksudnya kalaulah keluarga itu keluarga yang senang dan sebagainya, tetapi di dalam masa yang sama dia ada juga menanamkan ciri-ciri Islam itu di dalam keluarga dia. Maka insya-Allah keluarga ini akan menjadi unggul. Dan boleh saya katakan begini, keluarga yang unggul ini boleh kita bangunkan dengan yang pertama ada perlindungan. Maksudnya tadi suami rasa selamat duduk di rumah, isteri rasa selamat duduk di rumah, dan anak-anak rasa selamat duduk di rumah. Tapi kalau dah suami tak selamat duduk di rumah, sebab apa? Dia selalu tak ada di rumah. Arti rumah tak selamat lah. Dia lari daripada rumah. Jadi ini bukan ciri-ciri rumah yang unggul. Ataupun isteri tak ada di rumah. Sebab mungkin dia merasakan rumah itu tak sesuai untuk dia. Jadi satu perlindungan. Perlindungan itu kena ada. Bahawa isteri rasa selamat, suami rasa selamat, anak-anak rasa selamat duduk di rumah. Yang kedua dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan dia. Kalau dia sakit, contoh dia ada orang merawat. Kalau dia memerlukan kasih sayang ketika itu, waktu dia bersedih, ada orang yang tolong dia sebagaimana yang dibuat oleh Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia rasa selamat untuk berada di rumah itu. Yang ketiga dari segi nafkah. Kadang-kadang nafkah ini yang banyak diabaikan oleh kita. Sebab kita hanya faham bahawa kahwin itu hanya sunnah. Kita tak faham bahawa perbelanjaan nafkah itu adalah satu yang wajib. Ini silap. Bila nak kahwin 4, kita kata ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi nafkah, kadang-kadang isteri ditinggal tak ada nafkah. Okey. Tapi kalau kita memang ada nafkah dan sebagainya, itu tak jadi masalah lah. Sebab nafkah itu yang penting. Yang seterusnya ialah dari segi kebajikan dia. Kebajikan kena jaga juga. Kalau anak nak belajar, ada duit. Ini kadang-kadang bila anak nak belajar, nak beli buku, kita kata tak ada duit. Tapi bila beli BCD ke, TV besar ke, semua ada Ustaz. Tapi bila nak ni tak ada. Jadi kebajikan itu tak ada. Dari segi pergi melancong dan sebagainya, sekali-sekala bermain dengan anak-anak, supaya anak-anak rasa rapat. Sebab itu kalau kita lihat dari segi psikologi, kalau kita lihat anak-anak perempuan dia rapat dengan bapa, anak-anak lelaki dia rapat dengan mak. Sebab itu naluri yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita tak mahu anak kita dimain oleh orang lain, maka bapa dengan mak mesti rapat dengan anak-anak. Kena tunjukkan cinta kita kepada anak-anak. Barulah anak-anak kita tak mencintai orang lain sebarangan. Dan yang seterusnya ialah dari segi pendidikan dan pembangunan insan.
Pendidikan ini yang kadang-kadang jarang kita bagi, sebab kita lebih menekankan kepada, memang betul lah pendidikan di sekolah itu penting, tapi pendidikan keagamaan ini itu yang paling sepatutnya lebih diutamakan oleh kita masyarakat ini. Sebab kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain itu dari kecil dibawa pergi ke surau. Bukan tak nakal, tengah-tengah Nabi sujud, dia orang bermain di atas tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Sehingga Nabi lama sujud. Lepas itu bila Hasan dan Husain dah letih, dia lari daripada Rasulullah, barulah Rasulullah bangun daripada sujud dia. Dia tak marah. Tapi kalau kita anak ganggu kita semayang, dalam hati nu membara. Habis semayang nanti saya pukul tak? Itu selalu kita. Lepas tu kita ajar. Lebih baik dia nakal semasa kecil di masjid, jangan dia nakal dah besar nanti bawa motor racing kat luar. Ini lagi bahaya. Saya rasa itu baru dianggapkan bahawa keluarga kita mempunyai ciri-ciri keluarga yang unggul, Ustaz. Saya tertarik yang keempat, Ustaz, iaitu bercutilah bersama dengan keluarga. Datanglah ke Sarawak, Ustaz, ya? Ya, insya-Allah. Kita makan saguk. Dan kek lapis. Kek lapis dengan apa ni? Kolok tu, mi kolok. Dengan laksa Sarawak. Kita ambil lagi soalan seterusnya, sekiranya ada, silakan kalau ada. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ASP Riza bin Alias daripada Jabatan Pengurusan IPK Sarawak. Soalan saya, Ustaz, bagaimanakah perceraian boleh menyelesaikan masalah rumah tangga? Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih. Kita cerita bab kahwin nak bercerai pula dah, kan? Tapi memang itu ada dalam syariat kita, ya. Bercerai ini adakah dia penyelesaian terakhir atau macam mana, Ustaz? Hari ini kalau bercerai memang bergaduh lah. Bukan dalam sayang, dia bergaduh. Jadi orang kata berebut anak lah, simbah asid lah, apa lagi. Apa komen, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih kepada yang bertanya, pengurusi. Memanglah sebab apa stigma ini dalam masyarakat kita. Kita selalu beranggapan bahawa perceraian itu adalah satu masalah. Ini silap kita. Tak kira kita dengar dah baik dilaporkan dalam surat khabar dan sebagainya, diberitahu bahawa perceraian, masalah perceraian. Masalah perceraian. Jadi kita bila ada orang bercerai, kita akan kata orang ini bermasalah. Sebab stigma itu dah ada dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita kembali menoleh ke belakang, bagaimana yang berlaku dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perceraian ini merupakan satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi disebut oleh Rasulullah, abghadul halal indallah at-talaq. Benda halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Walaupun dibenci tetapi halal. Dan kalau kita lihat pembahagian dia talak ini, ada talak yang disebut sebagai talak sunni dan ada yang disebut sebagai talak bid'i. Yang disebut sebagai talak sunni, kalau kita menceraikan isteri pada ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala. Mengapa kita katakan bahawa talak ini sebagai satu masalah sedangkan Allah Subhanahu wa taala beri pahala? Tapi dengan syarat talak itu kita lakukan dengan cara yang betul. Sebab di dalam Islam ada sebab-sebab yang membolehkan talak ini berlaku. Contohnya bila isteri tak dapat melahirkan anak, contohnya kedua-dua pasangan tak boleh melahirkan anak, maka pada ketika itu syarak mengharuskan mereka untuk bercerai. Ataupun orang lelaki dia ada penyakit, orang perempuan ke ada penyakit, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberi jalan kepada kita supaya daripada kita hidup tak selesa, lebih baik kita berpisah. Sebab ada, kalau kita lihat baca dalam apa yang dilapor dan sebagainya, ada orang yang bila berkahwin dia tak boleh duduk bersama, hari-hari bergaduh. Tapi bila dah bercerai, dengar saja bekas isteri masuk hospital, dia pergi hospital, hantar barang makan, jaga dan sebagainya. Tapi waktu kahwin dulu bergaduh. Jadi sebab itu kita kena bila berlaku perceraian ini, kita kena fikir betul-betul apa tujuan perceraian itu. Sama ada perceraian kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, ataupun perceraian kita itu mendatangkan dosa kepada kita. Yang menjadi masalah ialah perkara-perkara yang membawa kepada perceraian. Kerana kita tidak faham apa yang berlaku sebenarnya. Baru masalah sikit, cemburu sikit, terus
cerai jak kami bang, kata orang Sarawak tu. Kadang-kadang orang lelaki dia mana marah, manas lah kata orang Sarawak tu. Dia marah-marah, berapa kau mau? 100, 200 katanya. Sebab tak faham, ada kata talak ni dia kata 100, 200. Ini sebab kita tak faham. Tapi kalau kita faham kepada sebab itu saya kata tadi, kalau kita harus pecahkan ruyung dia itu, baru kita tahu apa sebenarnya talak. Saya rasa kalau kita faham tentang perkara itu, talak ini kita tak akan jadi masalah kepada masyarakat kita. Itu Ustaz. Okey, itulah firman Allah, fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Sama ada kita hidup berkeluarga dengan cara baik ataupun bercerai dengan cara yang baik juga. Insya-Allah kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua di Malaysia, seluruh Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura. Semualah pendek kata menuntut Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita pecahkan ruyung untuk dapatkan sagunya yang terbaik itu. Apapun perempuan, baju saya ni memanglah cantik orang perempuan dia. Kata sonok tengok ni, macam tali kasut pula lah. Bukan tali kasut ni, ini tali baju namanya. Tak apalah, kalau tuan-tuan nak tiru pun tak apa, dibenarkan. Okey, hari ini kita bersama dengan yang bagi Ustaz Mu'al Su'ud, Ketua Penolong Mufti Negeri Sarawak. Bersama dengan saya Perkap Cawangan Negeri Sarawak juga sebagai penonton yang hadir ke booth Kota Ilmu di Jom Heboh di Stadium Petrajaya Kuching. Perkarangan Stadium Petrajaya Kuching. Apa pun Ustaz, kita bincang ini tentang pecahkan ruyung untuk mendapatkan yang terbaik yang mana sagunya. Ustaz, kita ceritakan hari ini tentang bab perkahwinan, tentang bab pernikahan. Sebab cuti sekolah ni, ramai orang kahwin, ramai orang menikah, mana-mana kenduri kahwin. Cuma Ustaz, di sebalik syariat perkahwinan ini, apakah hikmahnya? Supaya bakal-bakal pengantin besok akan langsungkan perkahwinan ini, dapat melihat Al-Kuliah pada petang ini, tahu hikmahnya. Tanggungjawabnya sangat besar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat musim cuti persekolahan ini banyak. Untuk minggu ni saya 5 jemputan Ustaz. Masya-Allah. 5 jemputan untuk minggu ni orang nak kahwin. Jadi selalunya kita kalau di masjid surau lah, yang sering kali kita belajar sikit-sikit hal sembahyang, sikit-sikit yang kita tanya hal puasa. Tapi bila bab kahwin, kita kata benda ni boleh kita pelajar kemudian. Tapi natijahnya lain daripada apa yang kita kehendaki. Sebab kita take for granted bahawa kita dah tahu bahawa kahwin ini macam ini. Itu saja yang kita faham. Kita tak mendalami mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan kita tadi hidup berpasang-pasang dan disuruhnya kita berkahwin. Kalau kita lihat di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan perkahwinan ini ialah sebagai satu sistem untuk mengatur kehidupan. Perkahwinan ini merupakan satu sistem. Mungkin saya boleh buat analogi beginilah. Kalau kita berkebun, kita tanam ikut peraturan, contoh dia berapa jarak di antara satu pokok dengan satu pokok, kita rumput, kita racun, dan kebun kita itu akan menjadi kebun yang baik dan dia akan mengeluarkan bunga dan seterusnya berbuah, dan disitulah tempat burung-burung hingga berkicauan. Tapi kalau sekiranya kita berkebun juga, tapi kebun itu kita tak jaga, kita biar macam itu saja, dan akhirnya tadi yang tumbuh ialah semak dan samun. Inilah perbezaan di antara orang yang berkahwin dengan orang yang hidup tidak berkahwin. Sebab orang yang hidup berkahwin, maka dia sudah ada rasa tanggungjawab dalam diri dia. Sedangkan orang yang hanya hidup begitu sahaja tanpa melalui perkahwinan yang sah, maka dia rasa tidak ada tanggungjawab. Ini yang banyak timbul Ustaz. Sebab sebelum ini bila saya kerja di Jabatan Agama, masalah-masalah yang banyak ditimbulkan beginilah. Bila dah mengandung, barulah datang ke pejabat, beritahu kepada kita, minta tolong Ustaz, saya ni dah termengandung katanya. Tak sengajalah ketinya. Tolonglah Ustaz, carilah. Kita bolehlah cari orang lelaki itu, tapi nak paksa kahwin tak boleh. Ini yang jadi masalah kepada kita sebab kita tak faham tentang hikmah kepada perkahwinan ini. Kalau kita lihat
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita daripada nafsu yang satu. Daripada diri yang satu. Lepas itu barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya, iaitu daripada jenis dia sendiri. Maka lahirlah wabasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka banyaklah lahir lelaki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah ini tempat kamu meminta-minta. Dan jagalah hubungan kaum kerabat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itu sentiasa mengawasi apa yang kamu lakukan. Artinya tadi, kalau kita berkahwin dengan ikhlas kerana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perkahwinan kita itu akan menjadi satu perkahwinan yang baik. Tapi kalau kita berkahwin hanya untuk semata-mata melepaskan diri daripada tanggungjawab contohnya, maka perkahwinan kita itu tidak akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan tahu. Ini yang penting, yang perlu dipahami kita, bahawa kahwin ini adalah sebagai satu cara untuk kita melepaskan hawa nafsu kita. Kalau kita lihat, perzinaan itu haram. Tetapi bila kita dah kahwin, bersetubuh suami isteri diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah, seks itu memang kita mahu, diberi lagi oleh Tuhan pahala. Tapi kalau kita berzina, dia menjadi dosa besar. Ini yang kadang-kadang orang tak faham tentang perkahwinan. Dan ia merupakan satu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahwin ini satu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malang dalam masyarakat kita, benda ibadah kita tidak jadikan sebagai satu yang utama. Kita jadikan adat sebagai satu yang utama. Dalam perkahwin, doa-doa ini kita samping-sampingkan aja. Tapi kalau buang peraja, kemestian orang Sarawak ni Ustaz. Dia buang peraja dulu di Jambatan Gantung. Sekarang Jambatan Gantung dulu tak ada. Dia orang pindah ke Jambatan Sentubung. Sebab itulah dalam satu masa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dalam satu perkara pula kita percaya kepada penunggu? Percaya kepada perkara yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang diambil berat. Kita tak ambil berat tentang akad nikah, kita tak ambil berat tentang doa dan sebagainya, tentang bolehkah tidak boleh akad, dapatkah tidak wali itu mengakad anak dia sendiri. Tapi selalunya bila kita jemput kita, wakil dengan kita, ajak ustaz senang katanya. Wakil dengan kita senang. Sepatutnya kalau dia sendiri akad, itu lagi senang. Kepada orang perempuan-perempuan ni, kepada bapa-bapa ni, nanti yang ada bapa ada anak, kalau boleh bila anak kahwin, biarlah kita sendiri mengakadkan itu, supaya hubungan di antara bapa mentua dengan anak menantu itu. Ini dikata orang pandang pertama. Okey, biarlah anak menantu itu dia ada rasa takut sikit dengan bapa mentua. Ini kalau wakil-wakil dia tak takut dengan wakil-wakil. Macam kita jugalah, kalau bos sendiri baru kita takut. Kalau wakil lah kita kata tak apalah, wakil je datang. Ini masalah dia. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan kahwin ini adalah merupakan nikmat. Kahwin ini adalah satu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala, diberi nikmat. Karena bila kita berlaku persetubuhan di antara suami dengan isteri itu, maka segala rilis segala masalah yang berlaku pada hari itu dan dapat pahala lagi. Dapat pahala itu. Jadi yang penting itu. Hikmah antara hikmahnya saya daripada perkahwinan disyariatkan apalagi semasa musim cuti persekolahan ini. Apa Ustaz? Apa kata kita berehat seketika Ustaz dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. والليل نجا من وفرته
Alhamdulillah, anda setia bersama dengan saya pada petang ini dengan tajuk Pecahkan Ruyung, apa dalam konteks keluarga ataupun perkahwinan. Ustaz Mual, kalau kita lihat hari ni Ustaz dapat 6 kenduri ni ya. 6 kenduri kahwin untuk minggu ni saja. Bayangkan perempuan, kalau kita pergi kenduri kahwin ke atas pelamin kan, ramai pengantin-pengantin senyum lebar sampai ke telinga senyumnya. Seronoknya. Tapi Ustaz, berapa ramai sudah tanggungjawab besar belakang tu. Dengan dosa, pahala, neraka, syurga sedang menunggu tu di belakang tu. Boleh tak Ustaz cerita sikit Ustaz tentang tanggungjawab yang sangat besar. Jangan nampak seronok malam pertama je, tapi nampaklah sangat besar tanggungjawabnya pada hari akhirat nanti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengusi. Jadi memang betul lah. Kalau kita lihat, sebab itulah bila kita kahwin, orang panggil kita raja sehari. Satu hari je kita jadi raja. Orang pergi arak sana, bawa sini, bawa situ. Tapi esok hari dah jadi kuli. Malam tu pun kita dah jadi kuli dah. Kuli kepada masing-masing. Artinya tadi ketika itu dah ada tanggungjawab. Ini yang kadang-kadang sebab apa? Dalam fikiran kita, kita cuma tahu seronok itu yang kita fikir. Tanpa kita mengingati apakah tanggungjawab. Dan tanggungjawab ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Artinya tadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Ini yang pertama. Siapa diri kamu itu? Ayat ini dituju kepada orang lelaki. Kita orang lelaki ini kena jaga diri kita terlebih dahulu. Maksud jaga di sini ialah sebab dalam ayat ini cerita Tuhan tentang neraka. Jadi kena ingat. Orang perempuan pun isteri-isteri kena ingat. Kalau orang perempuan buat dosa, kalau suami tak melarang, tak menegur, maka dosa itu dapat kepada suami. Suami dapat bonus juga. Sebab itu saya selalu beritahu, kalau orang perempuan sayang kepada suami, jangan buat dosa. Kalau suami suruh bertudung, menutup aurat, kena menutup aurat bila berada di luar masyarakat. Di dalam rumah lain ceritalah. Tapi kalau di luar masyarakat macam itu. Berlainan pula dengan orang perempuan. Orang perempuan isteri, kalau suami buat kebaikan, isteri turut dapat kebaikan. Ini seronok jadi isteri. Sebab itu kena ingat tanggungjawab kita orang lelaki. Sebab itu ku anfusakum, jaga diri kita dulu. Lepas itu barulah Tuhan kata wa ahlikum, dan keluarga kamu. Maksudnya tadi anak-anak kena beri didikan yang betul-betul. Sebab kalau anak-anak dia tidak diberi didikan, kalau dia tak tahu sembahyang, tak tahu baca Quran, tak tahu puasa, maka itu adalah kesalahan itu terletak di bahu kita suami. Itu kena ingat. Sebab itu kena jaga keluarga itu. Diri kena betul, kata Nabi, aslih nafsaka wada'i ghairak. Nasihat diri kita, betul diri kita, dalam masa yang sama bagi nasihat kepada orang lain. Maksud tadi, kalau kita dah suami isteri, maka tanggungjawab. Sebab itulah di dalam kehidupan kita, rumah tangga ini disebut oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan dengan kepimpinan kita pada masa di akhirat kelak. Apa yang telah kita laksanakan di dunia ini. Sebab itulah Tuhan bagi amaran bahawa ketika itu kita tak boleh nak negotiate. Mungkin kalau di dunia ni boleh lagi negotiate. Kalau kena saman tu mungkin boleh kita kata, boleh kurang tuan, cikgu mintalah kurang diskaun. Kalau kena saman iko dan sebagainya tu mungkin boleh. Tetapi kalau di akhirat, Tuhan dah kata malaikat tu, dia malaikatun ghilazun sidadun. Malaikat yang amat kasar keras. Tengok muka pun takut tak? Tak ada diskaun dah waktu itu.
Sebab itu yang tanggungjawab itu perlu kita jaga, sangat besar ya, sangat besar. Kalau perempuan dalam hati Allah besar tanggungjawab, di sebalik sebesar keseronokan, besar tanggungjawabnya. Terima kasih Ustaz ya tentang pecahkan ruyung pada petang ini, Ustaz Mu'al Su'ud, Ketua Penolong Mufti Negeri Sarawak, dan juga yang hadir pada petang ini di Buku Kota Ilmu, iaitu Perkap Cawangan Negeri Sarawak. Terima kasih. Dan seluruh rakyat Malaysia yang menonton aku pada petang ini, dan juga penghargaan kepada anda semua. Pada esokan hari dan lusa, hari Sabtu dan hari Ahad, tuan-puan, di Pekarangan Stadium Petrajaya Kuching, Sarawak, tuan-puan, kita ada Ustaz Syarhan bersama dengan booth Kota Ilmu untuk membuat rawatan secara Islam. Tinggalkan bom-bom semua ni ya, yang karut-marut, yang ilmu-ilmu hitam. Dan kita juga bersama dengan kumpulan nasyid Interact daripada Sarawak khususnya untuk bersama dengan di booth Kota Ilmu sepanjang 2 hari jom heboh di sini. Dan juga pada minggu hadapan, Al-Kuliah bersama dengan Ustaz Syarhan dengan tajuk kita Racun Halus di Studio C Seri Pentas TV3. Saksikan pada minggu hadapan bersama saya insya-Allah. Dan juga tuan-puan penghargaan kepada penaja hadiah penonton iaitu Galeri Ilmu Sdn Bhd dan juga Jus Tok Guru. Terima kasih kepada penaja semua dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa.